Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 1 November 2023 bersama saya Kimilia Nur Azlan. Bekas Menteri Kesihatan Khadijah Jamaluddin berkata perolehan ventilator untuk menangani wabak COVID-19 bukan dibuat ketika beliau menjawat jawatan berkenaan. Sebaliknya, pembelian peralatan itu dibuat oleh menteri sebelumnya pada tahun 2020. Untuk perolehan ventilator ni, ramai yang bijak pandai ni kata kena jawab soal ventilator. Senang saja. Perolehan ventilator ni pada tahun 2020. Saya jadi Menteri Kesihatan pada bulan Ogos 2021. Even if you cannot get the facts right, I don't even know why you're talking to me. Sebab ventilator, bukan saya nak kata yang ini saya campak menteri lain bawah bas, tapi this is factual. This is factual. Soal vaksin saya tak campak siapa-siapa bawah bas. Tapi ventilator, macam mana saya nak tanggungjawab tentang ventilator tersebut? I wasn't even in the seat. Saya bukan Menteri Kesihatan pada waktu itu. So, kalau nak cakap soal ventilator ni, kena tanya pada Tuan Penyebadan. Beliau berkata demikian pada program podcast Keluar Sekejap yang disiarkan hari ini. Semalam laporan pengurusan wabak COVID-19 yang dibentang Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC mendapati tiada pihak boleh dipertanggungjawabkan atas kegagalan 104 ventilator itu berfungsi. Ini kerana tiada perjanjian kontrak yang ditandatangani antara Kementerian Kesihatan KKM dan syarikat pembekal. Bekas Setiausaha Agong UMNO Anwar Musa akan menemui Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan Pengarah Pilihan Raya Muhammad Sanusi Mat Noor untuk mendapatkan panduan. Ini selepas Anwar dilantik menyertai jawatankuasa pusat parti berkenaan baru-baru ini. Selain menjadi ahli jawatankuasa pusat parti, Anwar turut dilantik sebagai Timbalan Pengarah Pilihan Raya. Anwar bersama seorang lagi bekas pemimpin UMNO, Syahidan Kasim, antara 9 individu yang dilantik sebagai AJK PAS Pusat sesi 2023-2025. Anwar dan Syahidan adalah antara ahli UMNO yang dipecat keahlian mereka oleh Majlis Kerja Tertinggi parti itu sebelum PRU ke-15 pada tahun lalu. Anwar yang juga pernah menjadi menteri dan ahli Parlimen Ketereh menyertai PAS pada Jun lalu. Dia juga merupakan pengerusi NGO Muafakat Nasional. Syahidan pula adalah ahli Parlimen Arau namun dipecat daripada UMNO selepas bertanding sebagai calon PN di kerusi sama pada PRU ke-15 lalu selepas namanya tidak tersenarai sebagai calon BN. Pengumuman mengenai lantikan mereka dibuat oleh Setiausaha Agong PAS Taqiyuddin Hassan semalam. Berita seterusnya, Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Muhammad Nazri Abdul Aziz menasihatkan ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal agar hanya membuat kenyataan perkara yang diketahui sahaja. Ini susulan dakwaan Wan Ahmad Faisal bahawa demarsh daripada pihak Amerika Syarikat terhadap Malaysia bukan bermaksud ugutan. Memetik portal Awani, Nazri berkata, Wan Ahmad Faisal perlu memahami sama ada demarsh tata tindak itu satu ugutan atau tidak bergantung kepada isinya. Nazri juga menjelaskan memang benar pihak Jabatan Negara Amerika Syarikat menyatakan rasa tidak senang mereka terhadap kenyataan-kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ia berkenaan dengan Anwar yang mengecam Israel dan melabelkan rejim Zionis itu sebagai pengganas. Malah Nazri menegaskan pihak Jabatan Negara Amerika Syarikat meminta agar Malaysia membuat kenyataan turut bersimpati terhadap Israel. Semalam Anwar di Dewan Rakyat mendedahkan Amerika Syarikat telah 3 kali menekan Malaysia untuk menimbang semula pendirian terhadap Hamas sebagai pengganas. Pembangkang terus mengasak Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Tiong King Sing kerana mabuk dalam acara awam. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Wan Saiful Wan Jan hari ini menolak penjelasan Tiong bahawa dia bukan Islam. Menerusi satu kenyataan di Facebooknya, Wan Saiful sebaliknya berkata, mabuk di khalayak ramai adalah akhlak buruk sebagai pemimpin tanpa mengira agama dan bangsa. Kata Wan Saiful, Menteri Atias sekalipun, jika mabuk di khalayak ramai, ia tetap perkara buruk dan tidak sesuai dengan amanah sebagai menteri. Semalam Tiong mempertahankan dirinya daripada kritikan sama di Parlimen.
Pada 16 Oktober lalu, Ahli Parlimen Masjid Tanah, Mas Ermiyati Samsudin berkata, Tiong tidak sesuai menjadi Menteri Pelancongan kerana mabuk ketika sambutan Pesta Tanglong Masyarakat Cina di Bentong. Tiong setakat ini tidak menjelaskan sama ada dia mabuk atau tidak, sebaliknya hanya mempertahankan tindakannya minum arak. Mengulas lanjut, Wan Saiful berkata isu itu berkaitan etika dan menteri sebagai ketua kepada penjawat awam di sesebuah kementerian. Kita ke perkembangan berikutnya. Seluruh jentera Bersatu Labuan menyokong penuh keputusan Ketua Bahagiannya, Suhaili Abdul Rahman. Suhaili baru-baru ini mengumumkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Ketua Menteri Haji G. Muhammad Noor. Kami aliran kuasa Bersatu Bahagian, Serikandi Bahagian, Armada Bahagian serta penyokong akar undi dan penduduk wilayah Persatuan Labuan membulatkan tekad untuk terus berada di belakang Yang Berhormat Datuk Indah Dr. Suhaili Abdul Rahman berdasarkan prinsip dan perjuangan yang beliau pertahankan. Yang Berhormat Datuk Dr. Suhaili tidak menyatakan untuk keluar dari Bersatu. Malah beliau masih tak setia dan kekal bersama parti yang beliau wakili. Oleh yang demikian, sebagai ahli jutawan kuasa Bersatu Bahagian, Serikandi Bahagian, Armada Bahagian, sebulat suara untuk kekal dan turut serta dalam taat kepada Yang Berhormat Datuk Indah Dr. Suhaili Abdul Rahman. Ini kerana kata timbalan Ketua Bersatu Labuan, Hassan Jinin, mereka percaya ia akan membuka laluan ke arah kemajuan masa depan Labuan. Terdahulu, Ahli Parlimen Labuan itu membuat pengumuman sokongan kepada Anwar setelah mengambil kira permasalahan rakyat di kawasannya yang berdepan dengan kos sara hidup semakin tinggi. Nilai bidaan tertinggi jam tangan Rolex milik bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama, Zulkifli Mohamad mencecah RM135,000 ketika ditutup tengah malam tadi. Perkara itu diumumkan beliau menerusi satu hantaran di Facebook hari ini. Menerusi hantaran itu juga, Zulkifli memaklumkan akan bertemu pemenang bidaan terbabit petang ini. Sebelum ini, media melaporkan Zulkifli melelong jam tangan kesayangannya dan hasil jualan akan ditermakan sepenuhnya kepada rakyat Palestin. Beliau berkongsi inisiatifnya menerusi hantaran di Facebooknya bermula Isnin dengan kenaikan bidaan bermula dengan harga RM100 ke atas. Beliau berkata harga permulaan bidaan jam tangan mewah pemberian Raja Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz Al Saud adalah sebanyak RM40,000. Menurut Zulkifli, jam tangan itu dihadiahkan sebagai cendera mata buatnya ketika menyandang jawatan Mufti Wilayah Persekutuan. Kotak jam itu hanya dibuka beliau selepas meletak jawatan sebagai menteri pada 2021. Speaker Dewan Rakyat masih menjalankan siasatan terhadap kenyataan Ahli Parlimen Langkawi, Muhammad Suhaimi Abdullah. Ini berikutan Suhaimi didakwa mengeluarkan kenyataan seksis terhadap Ahli Parlimen Seputih minggu lalu. Saya telah pun menerima usul yang dibawa oleh YB dan saya sudah mengumpulkan maklumat-maklumat termasuk mendapat jawapan-jawapan daripada pihak yang tertentu. InsyaAllah, sebaik saja keputusan dibuat, saya akan maklumkan pada Yang Berhormat. Harap sabar. Beliau berkata demikian selepas Ahli Parlimen Kepung Lim Lip Ing bertanya berhubung status usul yang dikemukakan olehnya. Usul itu dibuat susulan tindakan Muhammad Suhaimi yang dikatakan biadab, lucah dan berunsurkan gangguan seksual kepada Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok pada 26 Oktober lalu. Terima kasih. Sekarang kita pergi ke pantai Langkawi ya. Boleh pakai seluar pendek? Okey. Saya nak jemput khusus. Masa sudah tamat. Kepada Seputih. YB Seputih datang tak mau pakai apa pun tak apa. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian saja daripada saya, Kimilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.